Allah Ta'ala letakkan kemuliaan Isra' dan Mi'raj pada nama surah. Mukjizat letak nama surah. Hebat tuan-tuan. Yang kedua, di mana kehebatan dia? Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Allah bagi pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa bangga, kita rasa bersyukur kita ni jadi umat Rasulullah. Cubalah kita timbulkan satu perasaan bersyukur aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi yang paling awal masuk syurga. Umat yang pendek umurnya tetapi amalannya panjang macam umur Nabi dulu-dulu. Semayangnya 5 waktu tapi pahalanya macam 50 waktu. Sama macam dulu-dulu. Diberikan keampunan. Sak-sak ampun, sak-sak ampun. Allah ampunkan dosa macam-macam. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid, duduk belajar ni, Allah ampun dosa. Satu langkah naik darjat. Satu langkah kaki menghapuskan dosa. Satu langkah memberikan satu pahala. Ni umat Nabi Muhammad punya istimewa. Tapi itu makcik fikir Ustaz. Makcik rugi dia tak dapat apa pagi ni. Kenapa? Makcik naik kereta. So, tadi Ustaz kata melangkah. Tak apalah makcik, lain kali jalan kaki lah. Dah section 24 datang jalan kaki sini ni. Dah Allah bagi kereta, naiklah. Itu langkah tu sebagai satu perumpamaan. Makin jauh kau datang, makin susah kau datang, makin banyak dosa kau dihapuskan. Allah Ta'ala hapuskan dosa banyak tuan-tuan. Bersedekah. Ni kita nak sedekah untuk surau kita. Kita nak sebelum kita mati tuan-tuan, surau tempat kita bersemayang, ya, tempat kita beribadat ni kalau boleh aku nak tengok siap. Dan kalau aku mati nanti mudah-mudahan salah satu benda yang tolong aku dalam kubur ialah wakaf kita. Berapa banyak tuan-tuan malaikat duk minta ampun pada kita. Minta ampun. Kemudian Allah bagi satu bulan khusus untuk bulan pengampunan. Nama dia Ramadan. Bulan maghfirah. Punya istimewanya jadi umat Nabi Muhammad. Patutnya kita rasa seronok dengan Ramadan. Sebab bulan puasa ni nak menghapuskan dosa. Ini duk sugul. Kenapa abang? Dah nak puasa. Elok lah. Tak adalah rasa macam baru je puasa. Dah datang balik dia orang ni, betul ke kalendernya pun. Udah menyalahkan kalender tuan. Dia tak suka dengan puasa. Sedangkan puasa ni bulan keampunan. Allah hapuskan dosa orang yang berpuasa. Keluar daripada Ramadan bersih. Macam tak ada dosa apa. Fitrah tu nama dia, zakat fitrah. Hari Raya Aidil Fitri. Bersih. Kau tengok tak suka dengan Ramadan. Allah bagi untuk kita umat Nabi Muhammad. Untuk kita ni salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj untuk kita. Sebab tu dalam kisah Isra' dan Mi'raj ni banyak pengajaran. Saya pun malas nak cakap tuan-tuan. Sekali dia kata ni hadis palsu lah, hadis dhaif lah. Pening pula. Kalau dia dhaif sekalipun, jadikan sebagai i'tibar dan inzar. Dulu-dulu kan ustaz-ustaz suka cakap. Bila Nabi Mi'raj, Nabi nampak satu orang yang ambil kayu api, pikul. Kemudian pikul lagi sampai terjerombak. Nabi tanya Jibril tu siapa? Orang yang ada amanah tapi duk pegang amanah, tak mampu pegang lagi, tak mampu ambil lagi, tak mampu ambil lagi. Itulah kan bandingan dia di hari kiamat. Mari ustaz-ustaz zaman sekarang dhaif. Tak payah pakai pula. Dulu kita duk belajar. Satu perempuan tua datang kacau Nabi. Okey, datang Ibrit kejar Nabi. Tiap-tiap kali baca doa Nabi tu. Dia kata itu dhaif, tak boleh pakai. Lama-lama semua orang takut nak baca kisah-kisah ni. Kalau dia dhaif sekalipun, dia bukannya mau tu. Dia dhaif sebagai satu pengajaran supaya kamu jangan jadi macam tu. Nabi nampak orang perempuan, orang lelaki duk gunting lidah dia sendiri bandingan orang ngumpat. Yang Nabi nampak orang duk makan daging busuk, daging berulat busuk. Siapa tu? Dia suami orang, dia isteri orang, dia berzina dengan orang lain. Padahal dah ada yang halal, pergi duk cari haram juga. Tu bandingan dia. Jadi kita rasa takut. Dengar Isra' Mi'raj dulu-dulu takut.
Jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Takut nak buat tu. Ustaz tu cerita. Sekarang dengar Isra Mi'raj tak takut. Dia jadi pening. Sebenarnya pendapat itu dibantah oleh At-Tabari. At-Tabari dalam kitab. Tapi pendapat itu Ibnu mengatakan Ibnu Taimiyah berpendapat pula. Tetapi pendapat itu pula lalah keluar pening. Kenapa tuan? Aku pening. Sekejap dibantah, sekejap dibantah. Tapi pendapatnya dibantah, dibantah. Mana satu yang betul aku pun tak tahu. Biar aku balik tengok Korea. Sarang aduh. Tujuan kita buat ceramah ni, buat kuliah ni supaya kita ambil iktibar. Setiap sesuatu yang berlaku tu mesti ada satu iktibar. Termasuklah Isra dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Jadi apa iktibar dia? Banyak. Jangan buat dosa. Banyak. Pasal apa? Isra dan Mi'raj. Pasal Nabi sedih. Siti Khadijah mati. Nabi sedih bapa saudara dia mati. Dua orang ni yang paling banyak bantu baginda. Maka sedih ni tuan-tuan. Kita itu naluri manusia. Nabi pun bersedih. Biasa kalau kita bersedih. Anak kita meninggal. Menangis. Kita ziarah dia. Sabarlah. Sabarlah aja. Allah sayang kat anak aja. Sabar. Nangis. Janganlah menangis. Tak elok. Yang tak elok meraung. Itu yang tak elok. Abang Bidin. Yang tu tak elok. Suami dia Abang Bidin. Sejak askar. Nama dia Combi. Yang tu yang salah. Yang tak bolehnya meratap Abang Bidin. Kenapa Abang Bidin tinggalkan Combi? Yang tu yang salah. Nasib baik Abang Kasim tegur. Siapakah yang menangis itu? Mami. Itu Combi anak Mami. Kenapakah dia menangis? Dia teringatkan suaminya yang meninggal. Boleh tak Mami panggilkan dia? Combi pun datang duduk tepi pintu. Combi, janganlah menangis. Dulu Abang Kasim boleh melihat dunia. Tetapi Abang Kasim menangis sebab isteri Abang Kasim mati. Sekarang mata Abang Kasim buta. Ini cerita Kasim selamat ni. Tengah-tengah duduk menyimbang. Badin main saksofon. Siapakah yang bermain alat saksofon itu? Oh, itu Badin Abang Kasim. Boleh tak kau panggilkan dia? Bawakan alat seksnya sekali. Oh, subhanallah. Anda faham? Tak faham sudah tuan? Bawakan sekali alat seks dia. Ni cerita dia. Yang tu yang salah tu. Yang tu meratap, meraung. Lagi mengadu nasib. Siapalah nak jaga saya? Siapalah nak jaga mak? Engkau lah yang bagi duit pada mak setiap bulan. Engkau pula mati. Kenapa engkau mati? Kenapa tak nak orang lain? Haram. Kadang-kadang dia berbisik. Duh, tengok mayat suami dia. Waktu tu kena kapan. Abang janji nak sehidup semati dengan saya. Abang mati dulu. Siapa nak jaga saya, bang? Tu imam tengah kapan jawab. Saya ada. Bukan imam sini okey. Imam ni dia Afrika. Tuan-tuan, menangis itu fitrah. Sebab Rasulullah bila anak baginda mati, Rasulullah pun menangis. Jadi jangan duk halang orang menangis. Biar dia nangis. Dia nangis. Tak apa. Itu fitrah. Bersedih. Nabi Muhammad pun bersedih. Tetapi bila bersedih, apa nak dibuat? Allah Ta'ala ajar. Pergi kepada Allah. Bila bersedih, gundah gulana, hati tak tenang, cari Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Itu yang Allah nak tunjuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada orang yang bila bersedih, cari arak. Fras, cari arak. Ada. Jenis macam tu. Dia kata dia fras, dia cari dadah. Dia fras, dia sedih. Cara dia apa? Gam download. Curi kereta Honda. Nak faham? Tak faham sudah. Sebab kereta Honda. Mula-mula dia naik bas. Ya. Itu bukan. Ada orang yang bersedih, potong tangan dia, bunuh diri. Kenapa tak cari Tuhan? Di mana nak cari Tuhan? Tuhan tak bertempat. Belajar pada Isra dan Mi'raj. Pergi masjid.
Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dekati Allah di mana? Di rumahnya. Di mana? Masjid. Kita hari ini nak cari Tuhan di mana? Nak cari ketenangan di mana? Kita tak mendekatkan diri dengan masjid. Jauh kita pada masjid. Tak tahu pun dalam masjid kita ada orang pesaf. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa imam. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa Bilal. Tak tahu. Cubalah kita rapatkan diri dengan masjid. Macam Nabi Muhammad tunjuk dalam Isra' dan Mi'raj. Kau cari masjid. Dalam dia ada ketenangan. Sebab tu kita kena usaha, tuan-tuan. Macam mana kita boleh ubah surau kita sekarang jadi masjid, jadi rumah Allah. Besar, luas, aktif, banyak program dalam dia, tenang, seronok. Ini kena buat. Saya pergi hari itu, dulu saya ceramah satu masjid, tiang dia banyak. Dalam masjid beratus tiang, berpuluh-puluh tiang. Saya tanya, JK banyak penuh tiang sini. Sebenarnya kami buat untuk senang ustaz. Dia datang semua orang tua-tua. So, ada tiang tu senang seorang satu lah. Jauh betul pandangan awak ni. Orang dulu-dulu lah ustaz. Kata dia senang orang tua-tua datang. Jangan ada tiang itu. Itu tiang Haji Nordin, tiang Haji Ahmad, tiang Kak Leha, tiang Kak Tipuh, tertipu semua ada. Ada orang buat macam tu. Saya tengok masjid tuan-tuan pun tiang boleh tahan juga tuan-tuan. Agak-agak tiang ni siapa ni? Bekas ni anda pun ada lagi ni tuan-tuan. Jangan dicuri tiang ni, dia punya tuan-tuan. Subhanallah. Tak apa lama lepas itu saya pergi. Rupanya masjid dah baru. Tiang banyak-banyak dah tak ada. Cantik, besar, tinggi, ekong. Kapetnya elok. Jemaahnya meningkat 4-5 kali ganda. Pasal apa? Pasal dia menarik orang. Dulu dia kata ustaz, bila sujud kapet tak ada bulu dah ustaz. Bila sujud-sujud betul-betul dah guni. Kena hak gaut. Sambil dia turun sujud sama banyak Allah dengan aduh. Allah akbar. Aduh, nampak sama banyak tuan-tuan. Sekejap aduh, kejap Allah. Kawan terlupa kapet dia dah nipis. Tengok kapet kita ni, Masya Allah. Tenggelam. Selesa kita. Dulu ada orang tak mau ke masjid sebab panas. Kipas tak cukup. Tambah pula kipas nazak, sakratul maut. Ada tuan-tuan tambah kipas jenis macam kita. Ada. Ada kipas yang langsung tak terasa. Sebab apa? Habuk penuh. Tok Bilal tak buat kerja tu siap. Ada kipas sakaratul maut yang jenis siling. Buka off on nya dia bunyi. Makcik kat semayang tu ngucap la ilaha illallah. Allah, takut putih. Buatnya putih waya, tipa dia putih kepala dia. Bila masjid baru aircon. Sebab ada orang bagi alasan kenapa tak ke masjid, panas. Saya tak tahan, kalau tarawih sempit tak tahan, panas. Peluh sampai ke kaki. Itu yang saya semayang di rumah. Bila bubuh aircon, mat datang masjid, aircon dah sejuk. Dah pergi dah kemarin, tak tahan, sejuk. Tak tahan. Itu yang saya semayang di rumah. Puak-puak ni tuan-tuan buatlah masjid macam mana pun. Tak mau juga tuan-tuan. Lalah masjid tu pindah lah rumah dia. Baru boleh. Jadi tuan-tuan peranan masjid ni kena buat. InsyaAllah surau kita ni bila siap nanti imarahkan. Macam masjid malam tadi Bandar Baru Senawang. Malam tadi saya pergi. Allah tuan-tuan, setiap malam kuliah maghrib, kuliah subuh. Subhanallah. Pengajian macam-macam buat. Untuk wanita, untuk kanak-kanak. Aktif. Diletak pula orang-orang muda pula. Diuruskan. Dah bagian dakwah bagian semua ni. Tuan-tuan ada ustaz muda ni. Muda ada saya. Ustaz umur berapa ustaz? Oh, sebayarlah kita. Astaghfirullahalazim. Saya ingat saya tua dah dia. Jadi tuan-tuan orang muda yang bila dia nampak benda ni dia akan imarahkan. Sebab dia tahu di luar sana perlukan masjid. Berapa ramai ni yang masalah di luar ni. Yang nak tempat mengadu di mana. Yang nak mengadu pada Allah di mana ni. Di luar ni ramai. Ada 700 rumah ni. Di sinilah masjid yang kita nak buat. Kita ambil pendekatan macam Nabi Muhammad. Masjid ke masjid.
Di sini peranan masjid yang diperkukuhkan. Wallahu a'lam.